Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan bincangkan tentang jawapan ataupun skema bagi soalan esei bahagian C untuk bab 1 iaitu pengenalan ekonomi. Okey, untuk soalan esei yang pertama iaitu soalan pertama yang merupakan soalan matrik, soalan esei yang keluar pada tahun 2005, sesi 2005-2006, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan sumber ekonomi adalah terhad, dan terangkan secara ringkas sumber ekonomi yang ada tu. Jadi rangka jawapan dengan markah 10 ini, anda haruslah yang pertama sekali menyatakan sumber ekonomi terhad itu sebab apa? Kerana penawaran sumber adalah tidak mencukupi untuk menghasilkan semua barang dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas. Okey, itu jawapan bagi persoalan apakah yang dimaksudkan dengan sumber ekonomi yang terhad. Maksudnya penawaran sumber adalah tidak mencukupi. Okey, untuk bahagian kedua itu terangkan secara ringkas sumber ekonomi yang ada. Contohnya sumber-sumber ekonomi yang ada ialah merupakan faktor-faktor pengeluaran, iaitu yang pertama sekali buruh. So buruh ni kita definisikanlah, kita jelaskan maksud dia. Dia merupakan tenaga kerja yang menyumbang tenaga kerja secara mental dan fizikal yang digunakan dalam proses pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan. Okey, satu markah untuk maksud dia lah, definisi. Dan kemudiannya pulangan kepada faktor buruh ni ialah upah. Dan kita bagi contoh lah. Contohnya pekerja kilang, doktor, guru, tentera dan sebagainya, yang contoh buruh tu. Dan individu lain yang bekerja yang menerima upah sama ada dalam bentuk wang ataupun bukan wang lah. Okey, satu markah. Maksudnya contoh tu satu markah. Okey, termasuk pulangan pulangan ke atas faktor buruh tu sendiri, iaitu upah. Pulangan dia, faktor pendapatan bagi buruh adalah upah. Itu satu markah. Yang kedua, faktor sumber tanah. Tanah ialah maksudnya bahan anugerah alam semula jadi yang diperolehi sama ada di atas tanah ataupun di dalam tanah ke ataupun di lautan ke, kan, sumber-sumber alam yang diperolehi, satu markah. Itu maksud tanah tu. Dan contoh dia satu markah lagi. Contohnya hasil, kalau hasil berumur galian, hasil galian minyak, kalau hasil daripada anugerah alam daripada yang terdapat dalam di atas permukaan bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan lain yang tidak dihasilkan oleh manusia lah, kita dapat daripada alam semula jadi. Itu contoh tu satu markah. Ataupun kalau tak bagi contoh, kalau bagi pulangan ke atas tanah tu yang berbentuk sewa, kan, sewa, pendapatan mereka lah sewa, so dapat satu markah lagi lah. Okey. Seterusnya faktor yang ketiga adalah modal. Modal ni satu barang yang dikeluarkan oleh pengeluar yang digunakan untuk menghasilkan barang akhir. Maknanya apa? Maknanya modal ni dapat meningkatkan daya pengeluaran pemilik modal. Maksudnya siapa yang memiliki modal tu, dia berupaya barang modal ini boleh meningkatkan daya pengeluaran pemiliknya lah. Maksudnya dia boleh memberi pulangan. Pulangannya dalam bentuk bunga, kan. Itu satu markah lagi. Definisi satu markah, contoh satu markah. Ataupun tak bagi contoh, saya kata tadi satu markah lagi, kita boleh bagi dia punya contoh-contoh modal tu. Macam peralatan, jentera, mesin dan sebagainya lah. Okey, dan akhir sekali semua usahawan. Okey, kita bagi usahawan ni dua markah jugalah. Satu markah untuk maksud dia. Usahawan apa dia? Dia definisikan sebagai individu yang berjaya menggabungkan input-input bagi mengeluarkan barang dan perkhidmatan, satu markah. Okey, jadi individu, kalau tak
tak sebut yang menggabungkan pun, kita berkata individu yang berkemahiran, ada kemahiran, ada ilmu dalam menguruskan sumber-sumber untuk dihasilkan atau untuk menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan. Okey, dia ada ilmu, dia ada kemahiran. Okey, satu markah pada definisi dan satu markah lagi kepada kita bagi tahu lah usahawan ni individu yang menanggung risiko terhadap perniagaan. Kalau tak sebut risiko tu pun, kita boleh cerita pulangan daripada usahawan ini ialah dia memperolehi dia memperolehi keuntungan. So satu markah. Jadi senang kan nak dapat markah untuk soalan yang inilah, soalan satu ni. Okey. Kita pergi kepada soalan jawapan bagi soalan yang kedua. Skema jawapan bagi soalan kedua yang merupakan soalan yang pernah keluar 2 kali berkaitan dengan KKP tahun 2004-2005 dan juga sesi 2016-2017. Berbantukan rajah keluk kemungkinan pengeluaran rajah KKP. Terangkan konsep-konsep berikut. Okey, yang pertama sekali, pilihan. Okey, pilihan tu maknanya kita cerita macam mana? Pilihan tu pada rajah KKP tu, sebab dia kata berbantukan rajah, jadi kita kena lukis rajah ataupun gambar rajah lah. Graf KKP tu. Jadi kita beritahu pilihan tu menunjukkan kombinasi barang X, barang Y. Kalau contoh dalam rajah tu barang X, barang Y lah. Tapi anda boleh guna barang A, barang B dan sebagainya. Okey, kita contoh barang X dan Y. Kombinasi barang X dan Y yang dikeluarkan dalam ekonomi di sepanjang keluk KKP. Maknanya kombinasi barang X dengan Y itu yang ada di atas garisan keluk KKP. Itu maksud di sepanjang KKP. Itu pilihan. Jadi ia ditunjukkan oleh sebarang kombinasi titik sama ada daripada A hinggalah E, atau kalau FF lah, A, B, C, D, E, F tu, itu semua pilihan. Pilihan tu bermaksud kita tak boleh pilih semua sekali titik lah. Titik A, B, C semua serentak kita tak boleh pilih. Maknanya pilihan tu maknanya kita pilih salah satu lah. Kalau kita pilih kombinasi A, maknanya kombinasi A lah. Itu maksudnya. Kita tak pilih kombinasi B, C dan D dan seterusnya. Satu saja pilihan. Itu maksud pilihan. Bagi kos lepas, B tu dia tanya kos lepas. Macam mana nak cerita dengan menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran tu? Okey, tentang kos lepas. Jadi kita nak dapat dua markah kan. Dua markah, satu markah kita beritahu macam mana? Ni satu markah kan. Adalah kos lepas adalah pengeluaran, definisi lah, definisi itu adalah pengeluaran kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan pengeluaran yang terbaik. Okey, ini adalah contoh definisi yang diberi dekat sini, tapi anda boleh gunakan definisi yang lebih baik daripada ni barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan barang yang terbaik. Okey, itu definisi satu markah, dan satu markah lagi kita tunjukkan contoh yang terdapat pada rajah tersebut lah. Okey, jadi kalau kat sini dia tulis ia ditunjukkan oleh pilihan kombinasi pilihan titik C berbanding titik B dengan melepaskan beberapa pengeluaran barang X barang Y untuk menambahkan pengeluaran barang X. Contoh berangka boleh diterima. Kalau pelajar bagi contoh angka, bolehlah terima, yang menunjukkan bahawa kos lepas kan. Jadi pada rajah yang anda buat KKP itu pun kalau ada angka, bolehlah. Tapi kena bagi contoh berangka lah. Maksudnya kalau berlaku perubahan titik ada A, B, C, D kan, titik kombinasi. Jadi kalau you ambil salah satu contoh lah, contohnya titik daripada titik kombinasi C bergerak ke titik B kan. Jadi sudah pastilah ada pertambahan dalam pengeluaran, sesuatu pengeluaran tu kan. Maksudnya contohnya pada ayat ni maknanya tambahan pengeluaran barang X. Bila titik C bergerak ke titik B, maknanya ada penambahan dalam pengeluaran barang X. Dan bila ada pertambahan pengeluaran barang X itu maknanya adalah pengurangan yang berlaku dalam pengeluaran barang Y. Jadi itu menunjukkan bahawa dengan tambahan pengeluaran barang X, kos lepasnya adalah
pengurangan pengeluaran barang Y. Kita bagi contoh macam tu. Okey. Kalau berangka lagi bagus. Itu maksud satu markah contoh. Okey. Untuk C, ketidakcekapan sumber. Melalui kemungkinan pengeluaran KKP ni, satu markah kita kata dia merujuk kepada penggunaan sumber secara tidak cekap. Itu maksud ketidakcekapan sumber. Maksudnya penggunaan sumber yang not efficient lah, tidak cekap. Sehingga pengeluaran tidak berada, maksudnya pengeluaran tu dia tidak berada pada garisan ataupun di sepanjang keluk KKP tu. Maksudnya dia berada di dalam, kan, titik kombinasi tu berada di dalam. Jadi itu satu markah kita bagi tahu gambaran ketidakcekapan sumber melalui KKP. And then kita tunjukkan satu titik. Nampak? Ia ditunjukkan oleh mana-mana kombinasi di dalam KKP. Nampak? Contohnya, yang ambil satu titik F tu. Titik F tu yang berada di sebelah kiri ataupun di dalam KKP. Dapat satu markah. Itu menunjukkan titik F tu titik yang tak cekap lah dari segi penggunaan sumbernya. Okey. Okey. Untuk D, kekurangan sumber. Macam mana kita nak terangkan menggunakan KKP konsep kekurangan sumber? Jadi kekurangan sumber ni satu markah ada segi maksud dia kan. Merujuk apa? Kewujudan sumber ekonomi yang terhad. Itu maksud kekurangan sumber. Kewujudan sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Okey. Dia back to basic semula lah. Maknanya asas teori ekonomi kan, yang mengatakan bahawa kekurangan sumber tu maknanya jelas berpunca daripada sumber-sumber yang ada tu adalah terhad, sedangkan kehendak manusia tidak terhad. Itu satu markah. Dan macam mana kita nak tunjukkan dia punya buktinya? Ia ditunjukkan, kekurangan sumber tu ditunjukkan oleh kombinasi barangan di sepanjang keluk KKP. Maksudnya titik-titik kombinasi di atas garisan KKP A, B, C, D, E. Yang itulah merujuk kepada kekurangan sumber. Atau apabila sebuah ekonomi ingin menambah barang X, kita terpaksa mengurangkan barang Y. Kita bagi tahu cerita macam tu. Jadi gambaran itu menunjukkan bahawa itulah kekurangan. Sebab kita tak boleh menambahkan pengeluaran barang X dalam masa sama juga pengeluaran barang Y pun dapat ditambah. Itu bukan kekurangan sumber. Itu maknanya banyak sumber kan. Jadi kekurangan sumber ni maknanya kalau ada kita tambahkan pengeluaran satu barang, iaitu barang X, kita terpaksa melepaskan pengeluaran barang yang satu lagi, iaitu barang Y. Okey, itu menunjukkan kekurangan sumber yang kita alami. Jadi kalau melalui rajah KKP itu maknanya dia merujuk ataupun ditunjukkan oleh kombinasi barangan yang terdapat di sepanjang garisan, sama ada kombinasi A, B, C dan seterusnya. Jadi kita tak boleh memilih semua sekali A, B, C serentak. Itu maksud kekurangan sumber. Ada sikit nota. Jika pelajar menyatakan kekurangan sumber adalah merujuk kepada titik yang berada di luar KKP, habis tinggi pun satu markah, iaitu maksimum satu markah saja, bukan dua lah. Okay. Yang itu sebabnya titik okey, dia ada istilah ni ya. Titik yang berada di dalam KKP di dalam KKP itu mana sebelah dalam lah, sebelah kiri KKP itu ketakcekapan. Ketakcekapan sumber lah. Dia merujuk kepada ketakcekapan sumber. Kalau titik berada di luar, kita tak panggil ketakcekapan, kita panggil ketakcukupan sumber. Okey? Dia lain ketakcekapan dengan takcukupan sumber tu lain. Titik di luar tu sumber tak cukup, sebab itu kita tak capai kombinasi di atas tu. Betul. Kalau titik di sepanjang KKP, titik yang berada di atas garisan KKP itu kekurangan sumber. Kena faham ini kena jelas. Satu lagi aspek penting ialah kos lepas. Kos lepas, istilah kos lepas itu sendiri, dia bukan jumlah barang, tetapi nilai barang. Kalau kita sebut nilai barang, kos lepas merujuk pada nilai barang, bukan jumlah. Okey. Itu sedikit nasihat ataupun tips yang diberikan oleh pemeriksa
ataupun ketua pemeriksa lah semasa kita marking. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga, soalan tahun 2000, sesi 2014-2015, iaitu terangkan dua ciri barang awam dan barang persendirian dengan memberikan contoh yang sesuai. 4 markah. Jadi kat sini kalau kita tengok macam mana kita tengok 4 markah ni, mana kita bagi 2 lah kan. 2 markah untuk huraian bagi barang awam dan 2 markah lagi untuk barang persendirian lah, sama dengan contoh yang sesuai kan. Okey, kita tengok barang awam. Yang pertama dari segi persaingan, dia punya faktanya, poinnya adalah persaingan. Jadi tiada persaingan. Barang awam ni dia tiada persaingan. Apabila barang itu disediakan kepada seseorang, maka orang lain juga boleh menggunakannya. So maknanya tak ada persaingan lah. Sebab bila dia ditawarkan, dia kena ditawarkan kepada semua orang. Tak ada seorang pun yang dapat tidak dibenarkan menggunakan barang tersebut. Itu maksud barang awam. Satu lagi, yang keduanya, ini satu markah, tiada persaingan, dan satu markah lagi, tiada pengecualian. Seseorang tidak boleh dihalang untuk menggunakan barang awam walaupun tidak membayar cukai. Maksudnya tak ada orang yang boleh dihalang untuk menggunakan barang awam. Semua berhak, semua boleh, dan semua tiada halangan untuk menggunakan barang awam tersebut. Dan kita kena ingat barang awam itu disediakan oleh kerajaan. Dan satu lagi contoh lah, kalau bagi contoh mungkin separuh lah, setengah ikut. Dia kata sini barang pertahanan, rumah api, lampu jalan raya dan sebagainya. Itu contoh lah, contoh barang awam. Okey, 2 markah lagi untuk barang persendirian. Okey, barang persendirian tu bersifat bersaing. Maksudnya apabila barang itu ditawarkan kepada seseorang, maka orang lain tidak boleh menggunakannya. Itu maksud barang persendirian. Sebab dia ada hak milik. Barang yang menjadi milik individu kan. Jadi apabila barang itu ditawarkan kepada orang tu membelinya, memperolehi barang tersebut selepas membayarnya. So kepunyaan dia lah kan. Jadi maka orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa izin pemilik. Kan, itu maksud barang persendirian yang bersifat bersaing. Dan satu lagi, dia tertarik pada prinsip pengecualian. Jadi seseorang boleh dihalang untuk menggunakan barang itu jika dia tidak membuat bayaran ataupun dia tidak meminta izin daripada pemiliknya. Itu maksudnya ada kekecualian. Bukan senang kita nak menggunakan barang awam. Contohnya kereta, rumah, basikal, macam-macam lah barang-barang peribadi kan, makanan sendirian dan sebagainya. Okey, ada satu lagi bahagian daripada soalan ini, iaitu 6 markah, huraikan 3 perbezaan di antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Okey, ini soalan pada tahun inilah 2014-2015. Okey, kita tengok huraikan 3 perbezaan kapitalis dan juga sosialis. Jadi yang pertama sekali dari segi pemilikan sumber. Okey, saya minta pelajar bila menjawab perbezaan ataupun ciri-ciri nak membezakan antara sistem-sistem ni, nak cerita tentang ciri-ciri. Okey, you gunakan fakta yang dinyatakan ini berdasarkan nombor 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman tu. Okey, pertama sekali pemilikan sumber ekonomi. You kena ingat fakta ni, pemilikan sumber. Dari segi pemilikan sumber macam mana, kita bincang macam tu. Gunakan fakta yang ada dalam skema ni. Ini bukan skema yang saya buat. Ini skema yang digariskan, yang diberikan oleh pemeriksa, ketua pemeriksa final. Okey, so gunakan fakta. Yang pertama, pemilikan sumber ekonomi. Dari segi pemilikan sumber ekonomi, sistem kapitalis, sumber ekonomi bebas dimiliki dan digunakan oleh pihak swasta. Okey, kalau dari segi dalam sistem ekonomi sosialis pula, pemilikan sumber tu macam mana? Sumber ekonomi adalah dimiliki dan digunakan bukan oleh swasta tapi oleh
kerajaan. Itu dia punya facts dia, fakta dia. Okey. Dan kedua, peruntukan sumber ekonomi. Peruntukan sumber ekonomi, kapitalis ni ditentukan oleh mekanisme harga. Di mana harga ditetapkan melalui interaksi yang berlaku antara kuasa permintaan dengan penawaran di pasaran barangan dan pasaran faktor lah. Okey, maksudnya dia punya keywordnya adalah ditentukan berdasarkan kepada mekanisme harga, itu kapitalis. Kalau sistem sosialis, kerajaan yang berkuasa penuh membuat semua keputusan ekonomi. Jadi kerajaan pusat akan menentukan apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dan perkhidmatan itu nak dikeluarkan. Okey, itu dia punya allocation sumber ekonomi, peruntukan sumber ekonomi. Okey, yang ketiganya dari segi fakta agihan pendapatan. Okey, kapitalis ni dia agihan pendapatan ni bergantung pada pemilikan sumber ekonomi. Maksudnya semakin banyak sumber ekonomi dimiliki, maka semakin banyaklah pendapatan dan kuasa beli kan ke atas pemilik tersebut lah. Akibatnya dia kesan kepada amalan sistem kapitalis ni, dia akan mewujudkan jurang agihan pendapatan yang tidak setara ataupun yang luas antara yang kaya dengan yang miskin. Itu dia punya corak agihan pendapatan yang berlaku dalam sistem kapitalis. Kalau sistem sosialis ni, kerajaan menentukan pendapatan, kerajaan menentukan pendapatan kerana pemilikan semua sumber ekonomi dimiliki oleh kerajaan. Dia yang tentukan agihan pendapatan tu. Dan biasanya dia akan cuba samaratakan pendapatan. Jadi bila macam tu, akibatnya apa? Dia wujud agihan pendapatan yang lebih setara, yang lebih seimbang antara masyarakat dalam negara tersebut. Sama je. Kalau orang tanya, you berapa apa? Kalau 2,000, ini pun 2,100, 1,900. Dia dekat-dekat gitu je lah. Dia setara. Di dalam rounds 2,000. Contohlah, kalau puratanya 2,000 lah. Kalau sistem kapital lain, ada yang kaya sampai pendapatan beratus ribu sehari contohnya. Misalkan ada seorang tu yang sekelompok tu pula pendapatan 2-3 ringgit sehari. Ada jurang yang besar antara yang kaya dengan yang miskin bagi kapitalis lah. Kalau sosialis ni dia seimbang. Okey, yang keempatnya, 4 Roman tu ialah matlamat. Dari segi matlamat pengeluaran, sistem kapitalis, tujuan pengeluaran ialah dicuba nak memaksimalkan untung. Because kapitalis ni adalah swasta kan. Jadi dia cuba memaksimalkan keuntungan. Oleh itu dia akan mengeluarkan barang-barang yang menguntungkan saja. Barang-barang swasta lah, barang-barang ekonomi kan, yang boleh memberi peluangan keuntungan kepada mereka. Itu kapitalis. Kalau sosialis ni, sebab tujuan pengeluarannya adalah bukan memaksimalkan untung, tapi memaksimumkan kebajikan masyarakat. Oleh itu, dia akan mengeluarkan barang yang digunakan oleh semua ahli masyarakat. Iaitu barang apa? Barang awam namanya. Sebab barang awam ni untuk masyarakat, untuk tak ada sifat pengecualian seperti yang kita bincang tadi kan. Jadi dia semua orang boleh menikmati barang itu. Okey. Dan yang kelima, kaedah membuat keputusan. Sistem kapitalis, dia membuat keputusan berdasarkan kepada petunjuk mekanisme harga itulah, interaksi antara kuasa permintaan dan penawaran tadi. Kalau sosialis, sumber ekonomi dimiliki oleh kerajaan dan dia akan digunakan oleh kerajaan untuk dibuat keputusan. Jadi apa-apa pembuat keputusan kerajaan tentukan based by sumber jugalah. Kalau sumber tu banyak, dia akan keluarkan banyaklah produk yang berasaskan sumber tersebut. Tapi keputusannya adalah kerajaan yang buat. Okey, bukan mekanisme harga seperti kapitalis. Dan yang terakhirnya 6 ialah pilihan. Sistem kapitalis, pengguna yang mempunyai kebebasan yang luas dalam membuat pilihan barang. Sebab terlalu banyak choice, terlalu banyak pilihan barang yang boleh pengguna dapati dalam kapitalis ni. Because kebebasan
yang diperolehi oleh pihak swasta kan. Okey, kalau sistem sosialis ni sebab keputusan kerajaan, semua benda dibuat kerajaan. So pengguna tidak mempunyai pilihan dalam memilih barang dia. Pasal yang keluarkan, yang membuat keputusan, yang mengeluarkan dan sebagainya, yang proses semua kerajaan. Jadi kalau kerajaan keluar macam tu lah. You terima sajalah fashion macam tu, jenis baju macam tu, pakaian yang macam tu. Kan? Jadi choice pengguna tu tak, dia terpaksa ikut apa yang ada dalam pasaran. Tak banyak choice lah. Dan yang terakhir sekali ialah nombor 7, persaingan. Kapitalis for sure lah wujud persaingan yang sangat, bukan setakat sengit lah, tapi kadang-kadang tu menjadi persaingan yang agak negatif ataupun persaingan yang teruk lah, yang menyebabkan berlakunya penindasan oleh firma besar kepada firma-firma yang kecil. Itu dia punya persaingan sangat negatif lah, sangat memberi kesan yang buruk kan. Tapi kalau dalam sistem sosialis ni tidak wujud, tidak nampak pun persaingan. Because kerana apa? Kerana semuanya kerajaan, yang keluar pun kerajaan. So nak bersaing apa lagi? Kerajaan keluarkan barang pun untuk kepentingan kebajikan rakyatnya. Jadi no persaingan lah, tak ada apa, tak ada motivation apa-apa pun yang diperolehi oleh masyarakat. Jadi masyarakat terima saja apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, so itu saja saya rasa. Ada lagi soalan yang seterusnya, iaitu soalan 2005-2006 bincangkan 5 sebab utama mengapakah kerajaan terpaksa campur tangan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, soalan ni 10 markah soalan esei panjang ni Okey, you tengok point dia tu. Point ni tolong ingatlah nak jawab soalan final. Soalan final bab 1 ada. Okey, sebab kerajaan terpaksa campur tangan dalam pasaran dalam sistem ekonomi pasaran bebas yang ada mekanisme pasaran, mekanisme harga ni kan. Yang pertama sekali, untuk mengurangkan kesan turun naik harga yang cenderung berlaku dengan hebat. Dengan kata lain, ayat lainnya nak mengawal ketidakstabilan harga dalam pasaran kapitalis ni, pasaran bebas ni, dia not stable because dia berdasarkan mekanisme harga kan, pasar permintaan penawaran yang anda tengok dalam bab 2 tu. Jadi harga tu kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Jadi dia tak stable. Jadi di sinilah fungsi kerajaan yang perlu campur tangan lah untuk supaya harga ditetapkan dengan kadar yang stable, iaitu langkah melaksanakan dasar harga minimum ke ataupun dasar harga maksimum. Okey, itu salah satu sebab lah kerajaan campur tangan dalam pasaran bebas ni. Yang kedua, mengurangkan diskriminasi peruntukan sumber ataupun pembazaran sumber yang berlaku. Kenapa peruntukan diskriminasi peruntukan sumber ataupun pembazaran sumber? Sebab ada firma yang menguasai sumber. So bila ada firma-firma besar yang menguasai dalam pasaran persaingan kapitalis ni, pasaran bebas ni, firma yang besar dia akan cenderung dapat menguasai sumber. Jadi peruntukan sumbernya sudah pasti akan ada amalan diskriminasi, penindasan ke atas pihak firma yang baru nak berkembang kan. Dan kalau dia tidak mendiskriminasikan pun, dia akan membazir, akan berlaku pembaziran sumber kerana pengurusan yang tidak cekap. Jadi bila dah biasalah menguasai sumber, dia tidak efisien dari segi penggunaan sumber tu dengan sebaiknya. Okey, yang ketiga, mengeluarkan barang awam. Itu kelemahan sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas. Okey, menggunakan barang awam seperti macam perkhidmatan pertahanan, ketenteraan kan, dan perkhidmatan pendidikan yang kurang diberi tumpuan kerana dia tidak memberi keuntungan kepada pengeluar. Jadi mereka mengabaikan aspek yang saya kata tadi, pertahanan, pendidikan. Kalau dia kira dalam sebuah negara, pertahanan dan pendidikan tu sangat penting kepada rakyat, kepada negara tu kan. Pertahanan kan, kalau tak ada pertahanan, macam mana nak mempertahankan ancaman musuh daripada luar? Tapi
disebabkan pertahanan dan perkhidmatan pendidikan ni dia barang awam, dia tidak menguntungkan. Jadi pengabaian berlaku dalam pasaran bebas. Okey, itu yang berlaku lah. Jadi kerajaan perlu campur tangan supaya produk perkhidmatan pertahanan pendidikan ini dapat disediakan dengan baik kepada rakyat. Okay, yang seterusnya, keempat, ialah mengurangkan jurang agihan pendapatan di kalangan masyarakat. Sebab kita tahu tadi kan, agihan pendapatan yang tidak adil, yang tidak setara dalam sistem kapitalis ni, dia akan menyebabkan ketidakstabilan kepada masalah ekonomi, politik dan mungkin sosial, kes jenayah ke, huru-hara dan sebagainya. Jadi itu perlu ada campur tangan kerajaan. Okay, mengapa kerajaan terpaksa campur tangan masuk ke dalam sistem pasaran bebas. Okay. Yang seterusnya ialah nombor 5, campur tangan kerajaan adalah untuk memastikan tiada kesan keluaran negatif, atau kita panggil externality negatif. Externality negatif ni kesan luaran yang tidak baik, negatif kan, terutama kepada pengguna, macam seperti pengeluaran dadak. Ini contoh dia bagilah. Alkohol, rokok, ini contoh yang bagi. Tapi yang kita biasa dengar biasanya external, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi. Maksudnya externality ni kesan-kesan yang memudaratkan masyarakat. Okey, jadi kerajaan, kalau tak ada kerajaan campur tangan, teruk ekonomi. Teruklah, sebab tak ada orang yang akan mengawalnya. Kan? Jadi kerajaan ada tu, dia dapatlah menggunakan undang-undang, peraturan dan sebagainya supaya kawalan dapat dibuatlah. Yang mana buat pencemaran dapat dikenakan tindakan, kan? Gitulah. Okey, yang seterusnya ialah menang kan, melalui campur tangan kerajaan, masalah pengangguran ni di kalangan tenaga buruh dapat dikurangkan. Kalau sistem kapitalis ni yang mementingkan keuntungan, mereka kalau dia rugi, dia akan mengurangkan operasi pengeluaran. Jadi bila dia nak kurangkan operasi pengeluarannya, dia akan kurangkan tenaga kerja lah. Pembuangan kerja akan berlaku dengan sewena-wena. Jadi siapa yang nak jaga masalah pengangguran yang semakin besar? Kerajaan lah. Itu salah satu sebab kenapa kerajaan campur tangan dalam pasaran bebas. Yang seterusnya campur tangan kerajaan juga, yang terakhir ni adalah perlu dalam usaha mengekalkan kestabilan ekonomi negara dan menjaminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Maksudnya untuk kestabilan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, lebih baik, supaya tumbuh lebih baik untuk masa tahun-tahun akan datang. So, campur tangan kerajaan perlu dalam ekonomi. Okey, so itulah. Okey, ada lagi soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni soalan tahun 2006-2007 dan dia keluar lagi pada tahun 2011-2012. Okey, yang pertama sekali A dengan B tu. Takrif bukan taktif kan, takrif kan, sistem ekonomi kapitalis. Okey, takrifan dia dalam sistem ekonomi kapitalis, mekanisme harga adalah elemen penting menentukan penyelesaian masalah asas ekonomi. So keywordnya adalah mekanisme harga yang menjadi pembuat keputusan dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, manakala itu satu markah. Jadi sebut mekanisme harga, ayat lain-lain macam mana pun tak kisah, yang penting ada mekanisme harga, dia punya keyword. Yang kedua, kerajaan memainkan peranan paling minimum tu, maksudnya ada setengah tu kurang berperanan, ataupun ada tu tiada langsung peranan kerajaan dalam sistem kapitalis ni, terutama dalam proses membuat keputusan ekonomi kan. So fungsi kerajaan itulah kurang lah, ataupun mungkin tak terlibat langsung dalam sistem ni. Dapat satu markah lagi. Okey, definisi ada dua markah kan. Satu, keyword mekanisme harga. Keyword yang kedua adalah tiada peranan langsung lah. Okey, kerajaan tiada peranan langsung. Okey, B, jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri yang pertama ialah kegiatan ekonomi ditentukan oleh pihak swasta
Bila dia ditetapkan oleh swasta, bermakna dia segala keputusan ni dia diselesaikan melalui mekanisme harga. Mekanisme harga, bila kita cerita mekanisme harga, kita kena ceritalah apa itu mekanisme harga, iaitu hasil interaksi yang berlaku antara permintaan dan penawaran. Dan bila sebab mekanisme harga, kerajaan tidak campur tangan. Tiada campur tangan kerajaan. Itu maksud kita boleh ditentukan oleh pihak swasta. Tak ada kerajaan. Kan 100% swasta. Okey, yang kedua, faktor pengeluaran dimiliki oleh swasta juga. Bila faktor pengeluaran dimiliki oleh swasta ni, okey, pemilik faktor dia bebas untuk membuat keputusannya. Pertama sekali nak menentukan bagaimana faktor dan harta yang dimiliki digunakan untuk menjalankan kegiatan itu. Maksudnya bila dah swasta yang memiliki faktor-faktor pengeluaran, sudah pastilah dia mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam membuat keputusan, nak menentukan barang apa nak keluarkan dan sebagainya. Individu pula, itu dari segi firma tadi kan, yang memiliki faktor, yang memiliki sumber-sumber kan, faktor-faktor pengeluaran. Kalau individu macam mana? Individu pula bebas untuk memiliki dan mengumpul harta, kekayaan dan sebagainya sebanyak yang mungkin. Yang penting mereka perlu berusaha dengan lebih. Jika mereka berusaha lebih, mereka akan dapat hasil yang banyak, kekayaan yang lebih banyak. Mana yang kurang berusaha, kuranglah dapat hasil, kuranglah dapat kekayaan. Okey, yang ketiga dari segi ciri-cirinya ialah matlamat persendirian utama kan. Individu bebas membuat keputusan ekonomi berdasarkan kepentingan persendirian. Bebas membuat keputusan berdasarkan kepentingan persendirian. Ini maknanya penggunanya kita faham dia bermatlamat untuk memaksimalkan kepuasan kan, daripada menggunakan barang tu. Manakala pengeluar pula dia bermatlamat untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi matlamat persendirian diutamakan, maksudnya masing-masing mempunyai tujuan matlamat yang tersendiri dan cuba memaksimalkan matlamat mereka. Pengguna nak memaksimalkan kepuasan, pengeluar nak memaksimalkan keuntungan. Itu maksud dia lah. Jadi matlamat ini akan mendorong mereka menggunakan sumber ekonomi dengan secara cekap untuk memaksimumkan kepuasan mereka, ataupun bagi pengguna memaksimumkan kepuasan lah, bagi pengeluar memaksimumkan keuntungan. Jadi mereka akan mengendalikan sumber-sumber itu dengan sebaik yang mungkin lah. Okey, seterusnya nombor 4 ialah persaingan wujud dalam ekonomi. Yes, kita tahu kapitalis ni ciri-cirinya memang pemilik faktornya bukan bersaing antara satu sama lain untuk memperolehi pendapatan faktor yang semakin banyak. Maksudnya untuk memperolehi pendapatan sebanyak yang mungkin, semaksimum yang mungkin. Jadi pengeluar bersaing antara satu sama lain untuk memperolehi untung yang maksimum. Jadi sinilah persaingan ini ada yang sengit, ada memang sengit lah, memang ada yang menyebabkan berlakunya penindasan, yang menyebabkan ada firma yang jatuh muflis, bankrupt dan sebagainya kerana persaingan yang berlaku antara sesama mereka ini, demi mengejar keuntungan yang maksimum. Dan persaingan ini juga mendorong pemilik faktor ataupun dan pengeluar ni dia menggunakan sumber secara cekap. Masing-masing akan cuba mengeksploitasikan sumber dengan sebaik yang mungkin demi mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, dan yang ciri yang kapitalis yang terakhir ialah agihan pendapatan. Kita faham lah agihan pendapatan ni, corak agihan pendapatan ditentukan oleh mekanisme harga di pasaran faktor. Semakin banyak faktor pengeluaran yang dimiliki individu, maka semakin tinggilah pendapatan yang akan diperolehi. Okey, saya dah beritahu tadi lah kan. Jadi persaingan yang tidak sempurna dalam pasaran ni dia menyebabkan wujudnya apa? Jurang agihan pendapatan yang tidak setara dalam kalangan masyarakat. Kenapa wujudnya jurang agihan pendapatan? Sebab persaingan tidak sempurna, maknanya dia menyebabkan yang kaya akan menindas yang miskin. Yang kaya bila dia berjaya menindas yang miskin akan terus terpinggir, tidak mendapat keuntungan lagi. Yang kaya akan mendapat keuntungan dan lagi kaya. Jadi menyebabkan agihan pendapatan antara kaya dengan miskin itu mewujudkan jurang yang besar yang tidak setara. Jadi ada yang kaya terlalu kaya, miskin terlalu miskin. Itu maksud dia. Okey, terangkan bagaimana sistem ekonomi ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Ini metrik, soalan metrik tahun 2011-2012. Macam mana kapitalisme menyelesaikan? Ini ada kita buat presentation dalam kumpulan tentang bagaimana
Ini sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah asas. Okey, untuk apa dan berapa kita gambar terus barang yang hendak dikeluarkan. Apa dan berapa banyak akan barang yang hendak dikeluarkan yang pertama sekali. Okey, kita tengok apa. Apa ni barang yang ada permintaan, yang dapat memenuhi kepuasan pengguna. So barang yang memenuhi matlamat pengeluar, so itulah yang akan dikeluarkan. Maksudnya dia mengikut keperluan masyarakat atau keperluan pengguna. Jadi dia akan keluarkan ke atas barang yang memiliki permintaan yang tinggi lah. Pengguna akan meminta, ramai meminta jika memang dia memenuhi kepuasan mereka, kehendak mereka, keperluan mereka. Itu kan. Jadi pengeluar akan memenuhi permintaan tu demi untuk mendapatkan keuntungan. Okey, yang kedua, berapa banyak. Jadi dalam sistem kapitalis ni diselesaikan melalui mekanisme harga, iaitu berdasarkan kuasa permintaan dan penawaran lah. Okey, 1.5 markah tu. Atas tadi apa 1.5 markah. Dia sebut apa dan berapa untuk tajuk tu pun dapat 1 markah kan. Ini huraian 1.5 markah, huraian berapa 1.5 markah. Okey, you sebut bagaimana hendak dikeluarkan. Jangan sebut bagaimana je, bagaimana hendak dikeluarkan baru dapat 1 markah. Okey, cara dia explanation 1 markah. Cara hendak dikeluarkan ni, bagaimana hendak dikeluarkannya, kita boleh pilih sama ada menggunakan intensif buruh ataupun intensif modal. Tapi bergantung pada apa? Bergantung pada harga ataupun kecekapan input sendirilah. Okey. Jadi yang kalau negara yang memiliki buruh yang ramai, so dia akan memilih penggunaan yang berintensifkan buruh, because harga buruh pada waktu tu murah di negara tersebut kan, sebab buruh ramai, jadi murah. Jadi untuk mengurangkan kos, dia akan mengurangkan. Yang penting yang kedua ni, meminimumkan kos. Dalam proses pengeluaran tu dia cuba meminimumkan kos, tapi dalam masa sama mempertimbangkan untuk memaksimumkan keuntungan. So dapat 1 markah lagi. Okey, untuk siapa barang dikeluarkan ni, dia bergantung kepada siapa yang mempunyai keywordnya adalah kuasa beli yang tinggi. Siapa yang memiliki, yang mampu membeli barang, itulah yang kaya. Orang kaya dia ada kuasa beli yang tinggi dan dia mampu membeli, kan. Jadi untuk siapa dikeluarkan 1 markah, bergantung kepada kuasa beli ataupun yang berkemampuan 1 markah, dan 1 markah lagi bergantung kepada corak agihan pendapatan lah. Kan, sesiapa memiliki banyak faktor ataupun pendapatan, dia akan dapat beli lebih banyak barang dan pendapatan yang lebih berkualiti. 1 markah. Okey, itu untuk jawapan soalan tadilah, soalan C tu. Terangkan bagaimana sistem ekonomi ini, kapitalis ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, kita tengok pada soalan D. Terangkan secara ringkas 3 kelemahan sistem ekonomi ini. Maknanya sistem ekonomi kapitalis ni dari segi sejarahnya memang selalu keluar lah. So kita kena wajib tahu bukan saja ciri-ciri, bukan saja dia menyelesaikan masalah asas ekonomi, tapi dia tanya juga kelemahan. Sistem kapitalis ni ada kelemahan kan. Yang pertama sekali apa? Antara kelemahan sistem ekonomi yang menyebabkan ketakstabilan ekonomi. Kerana perubahan yang mendadak dalam permintaan dan penawaran itu, dia akan menyebabkan harga jadi turun naik, tak stabil lah. Dia akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi lah kalau harga tak stabil, naik turun dalam satu hari itu, naik turun kan. Jadi memang ekonomi tak akan stabil lah, akan memberi masalah. Okey, yang kedua, berlaku pengagihan pendapatan yang tidak saksama, yang kita bincang lah. Okay. Itu kelemahan sistem ekonomi kapitalis ni. Jurang agihan antara yang kaya dengan miskin tu memang ketara lah. Pemilikan sumber atau faktor pengeluaran yang tidak sama rata, akibat pemilikan sumber yang tidak sama rata ni kan. Yang kaya, orang yang memiliki sumber tu, dia akan menguasai sumber, dia tak akan cuba berkongsi dengan orang lain. Itu maksudnya. Yang ketiga, kegagalan sistem sektor swasta. Kegagalan sektor swasta mengeluarkan barang awam. Ya, memang kapitalis ni digagal menjadi barang awam. Kerana siapa? Dia mengejarkan keuntungan, kan? Sebab dia tidak memberi keuntungan. Jadi memang dia tak akan keluar ke barang awam lah. Okey, itu kelemahan sistem kapitalis.
Yang seterusnya, yang keempat kan, persaingan. Memang tidak dapat lagi bila kita bincang tentang kapitalis ni, persaingan. Persaingan sangat hebat antara firma-firma dalam pasaran kapitalis ni, dalam sistem kapitalis ni. Dia membuat kos yang tinggi. Dan bebannya tu disebabkan kos yang tinggi kan. Sebab persaingan antara mereka nak berebut pelanggan tu. Jadi biasanya beban tu akan diagihkan orang panggil dipindahkan kepada pengguna lah. Jadi pengguna yang akan tanggung dengan membayar harga yang tinggi ke atas produk tersebut lah. Jadi sebab tu kita kadang-kadang kita beli barang yang mahal harganya sebab daripada mungkin dari segi so kita tanggung lah kos yang tinggi dia tu. Jadi itu ada antara kelemahan sistem kapitalis. Yang terakhir sekali, kesan luaran negatif. Bila you sebut kesan luaran, jangan sebut kesan luaran saja dan negatif. Kesan luaran negatif. Ini memang dia demi mengejar untung yang maksimum ni, dia mengabaikan aspek kesan luaran, pencemaran kan, kita kata demi mengejar keuntungan ni dia sambut mengeluarkan produk dia tu tanpa henti sehingga mengabaikan alam sekitar, mencemarkan sungai, mencemarkan udara. Jadi itu semua kesan negatif yang tidak baik ya. Itu kata kelemahan sistem kapitalis ni. Okey, last sekali jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi perancangan pusat pula. Kan, dan terangkan bagaimanakah sistem ekonomi ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, jadi dekat sini kita tengok dia punya rangka. Tak ada. Yang ni kita hold dulu lah. Okey, panjang lah pula. Okey, kita pergi sini dulu lah. Okey, untuk soalan nombor 5 ni, matrik 2000 pernah 3 kali keluar ni, 2002, 2003, 2007, 2008, 2018, 2019. Ni baru juga ni keluar ni, 2018, 2 tahun lepas. Kan, jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi campuran dan terangkan bagaimana sistem ekonomi ini menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, so yang pertama sekali ialah masalah asas ekonomi kan, apa, berapa, bagaimana, untuk siapa tu. Okey, tapi sebelum tu kita kena beritahu lah definisi dia. Dalam sistem ekonomi campuran, masalah asas ekonomi diselesaikan secara bersama, iaitu antara swasta dengan juga kerajaan. Okey, masalah apa ni? Apakah jenis barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan ni? Kita kena sebut swasta apa peranannya, kerajaan apa peranannya. Okey, saya tak elaborate langsung direct kepada benda ni sebab kita dah buat perbincangan presentation dalam kelas tentang benda ni. Jadi untuk apa, bagi pihak swasta dia akan mengeluarkan jenis barang yang mempunyai permintaan yang tinggi lah, iaitu untuk memaksimalkan keuntungannya kan. Kita akan keluarkan barang yang menguntungkan, yang mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan berperanan dan sistem campurannya mengeluarkan barang-barang yang tidak dikeluarkan, yang tidak mampu dikeluarkan oleh pihak swasta. Kerana apa? Sebab dia mempertimbangkan faktor kebajikan rakyat. Jadi dikeluarkan barang awam tu kerana kebajikan rakyat. Okey, berapa banyak barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan? Jumlah barang yang dikeluarkan oleh pihak swasta ni dia bergantung kepada jumlah permintaan. Kan? Itu swasta. Jumlah permintaan. Kalau kerajaan dia mengeluarkan barang dan perkhidmatan tidak mencukupi di pasaran. Yang penting dia bagi memenuhi kebajikan masyarakat, kebajikan rakyatnya. Kerajaan memang tak ada kerja lain. Kerja dia memenuhi kebajikan masyarakat, kebajikan rakyat. Dia sama kan? Memang inilah dia punya motif dia. Bila kerajaan beroperasi, dia akan mempertimbangkan kebajikan rakyat. Okey, bagaimana benda dikeluarkan? Okey, dari segi pihak swasta biasalah dia akan memberi tarikh pengeluaran yang cekap, dia dapat meminimumkan kos pengeluaran dan mencapai kecekapan optimal ataupun untung maksimum kan.
Tapi kena ceritalah juga peranan kerajaan macam mana kerajaan memilih teknik pengeluaran berasaskan matlamat kerajaan tu. Kan dia memang boleh pilih dia Singapura ke si modal, tapi tengok pada matlamat kerajaan. Kalau matlamat kerajaan nak mengurangkan pengangguran, dia akan memilih berintensifkan buruh. Itulah. Okey, yang seterusnya untuk siapa barang itu tak dikeluarkan? Okey, pihak kerajaan dia tawarkan barangan kepada semua untuk kebajikan rakyat, terutamanya bagi barang yang tidak dikeluarkan oleh swasta, yang gagal dikeluarkan oleh swasta. Seperti apa? Barang awam lah. Sebab dia cuba memaksimumkan kebajikan dan juga menaikkan taraf hidup rakyat. Itu fungsi kerajaan kan, untuk siapa. Tapi kalau satu lagi, kerajaan juga boleh campur tangan dalam agian barangan ni. Dia melalui catuan kalau ada kekurangan barang dalam ekonomi kan, dan juga dia boleh campur tangan melalui subsidi, memberi subsidi dan sebagainya. Banyak bentuk lah. Okey, dia boleh berperanan dalam sistem campuran. Kalau pihak swasta macam kapitalis lah, dia cuba bergantung, dia cuba beroperasi untuk siapa barang dikeluarkan dengan berdasarkan agihan perabatan, atau berdasarkan kemampuan ataupun kuasa beli yang ada dalam pasaran. Kuasa beli itu maksudnya orang kaya dia mampulah beli banyak, kan, untuk siapa? Untuk orang yang berkemampuan. Yang kaya sudah pasti dapat beli dengan banyak. Orang miskin beli juga tapi tak banyak lah. Okey, sajalah saya rasa. Ada lagi banyak juga soalan bab 2, bab 1 ni soalan 2004-2025 ni. Ekonomi campuran wujud akibat daripada kegagalan sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi kapitalis. Berikan ulasan anda. Jadi mula-mula kita definisi dan kita ceritakan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Itu kita beritahulah kelemahan sistem ni. Gagal menggunakan barang awam, externality lah, ketidakstabilan ekonomi lah, kan. Tengok sinilah, mana masalah inflasi, pengangguran, masalah imbangan pembayaran yang tak stabil, masalah agian pendapatan yang tidak setara, tidak sesama ni, yang mewujudkan jurang agian pendapatan yang melebar kan, antara kaya dengan miskin. Itu dia kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian you definisikan dan sebutkan kekurangan sistem sosialis. Jadi sosialis ni kita beritahu lah, iaitu kerajaan, pemerintah ni merupakan pemutus tunggal ataupun pembuat keputusan tunggal lah, kan. Dia yang membuat keputusan dalam mengendalikan, menguruskan sumber-sumber dan juga hala cara perekonomian sebuah negara. Maksudnya dalam membuat keputusan, dalam menentukan menggunakan barang apa dan sebagainya, semua di kerajaan. Itu sistem ekonomi sosialis. And then you senaraikan kelemahannya secara semintas lalu. Okey, kita bagi tahu yang pertama sekali, kebajikan dan juga pilihan pengguna ni terhad dalam sistem sosialis ni. Kan, dan teknologi inovasi pula tak berkembang sangat. Sebab apa? Sebab tak adanya persaingan dalam pasaran, kan. Macam mana nak melakukan inovasi, nak meningkatkan kemajuan teknologi kalau tak ada bersaing. Dan kelemahan yang seterusnya adalah ketidaktetapan dalam pertukaran sumber, kerana keputusan ekonomi dibuat oleh kumpulan kecil. Kumpulan kecil tu oleh biro, kan, biro perancangan ekonomi tu. Yang biro dia lah yang kerajaan tubuhkan. Jadi dia menyebabkan sumber-sumber tu, pertukaran sumber tak berapa efisien lah. Okey, jadi disebabkan kelemahan sistem kapitalis, kelemahan sistem kapitalis dan kelemahan sistem sosialis, maka wujudlah kerajaan ataupun sistem ekonomi campuran. Jadi kita definisikanlah sistem ekonomi campuran ini adalah sistem di mana sektor awam dan swasta dia berganding bahu bersama-sama dalam ni ayat terlalu canggih ni, operasi perekonomian negara. Sebenarnya dia dalam membuat keputusan ekonomi, dalam menguruskan pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan dengan menggunakan sumber yang terhad tu, kan. Jadi pandai-pandailah kamu cerita macam mana definisi sistem campuran tu.
Yang pentingnya sistem ini berusaha mengatasi kelemahan sistem kapitalis dan sistem percakapan pusat sosialis kan. Itulah. Okey, ada lagi soalan tahun 2008 2009. Uraikan 5 sebab ekonomi campuran lebih baik daripada sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, ini lanjutan kepada atas sebenarnya. Walaupun tahun berlainan tapi sebenarnya dia punya soalan tambahan lain yang boleh ditanya tentang sistem ekonomi campuran. Kenapa dia lebih baik berbanding dengan kapitalis ni kan? Yang pertama, agihan pendapatan yang sama. Okey, saya tak urai lah, nak panjang sangat kan. Yang kedua, nak mengelakkan monopoli. Sebab kita tahu kelemahan kapitalis ni mewujudkan firma monopoli, firma yang menguasai pasaran, firma tunggal yang menguasai pasaran. Ini satu je. Jadi dia campuran ni diwujudkan untuk mengelakkan awalan monopoli, menguasai pasaran oleh satu firma saja kan. Yang kedua, nak menjadikan berawam sebab kapitalis gagal menjadikan awam. Yang ketiga, yang keempatnya, mengurangkan kesan externality negatif ataupun pencemaran kan, yang memudaratkan masyarakat. Jadi kalau kita tengok daripada atas tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu, itu biasa daripada tadi lagi kita nak bincang. Inilah antara kesan-kesan tidak baik kapitalis. Betul tak? Dan yang seterusnya, kenapa ni? Kerajaan sistem ekonomi campuran tu lebih baik, nak mewujudkan, last kali, mewujudkan kestabilan ekonomi. Sebab dalam sistem kapitalis ni, ekonomi sebenarnya not stable because dengan mengejar keuntungan ni menyebabkan ekonomi tu sebenarnya tidak baik kan. Dia cenderung berlakunya masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran yang ketara dan sebagainya. Jadi dengan adanya campur tangan kerajaan dalam sistem campuran, dia dapat memastikan kestabilan ekonomi itu dicapai. Okey. Tanpa inflasi, tanpa pengangguran dan sebagainya. Jadi ekonomi lebih stable lah. Okay. Contoh seperti Malaysia kan. Ada lagi soalan ke-6, iaitu tahun 2017, 2018 dan 2010, iaitu sistem ekonomi Islam. Okey. Dia punya poinnya sama juga. Bila you cerita ciri-ciri, yang pertama objektif pengeluaran, yang kedua pemilikan sumber, yang ketiga ekonomi tanpa riba. Okey, ni untuk ekonomi Islam je lah. Okey, yang keempat agihan pendapatan, yang kelima keadaan membuat keputusan, yang keenam persaingan. Semua poin ni you jawab soalan kapitalis ke, bila sebut ciri-ciri, inilah poin dia. Okey. Kecuali ni untuk ekonomi Islam lah, riba ni kan, untuk ekonomi Islam. Kalau yang lain tu boleh guna 1, 2, 4, 5, 6. Okey, poin-poin untuk ciri-ciri. Tak kira lah you jawab sistem mana pun. Okey, 2013-14 jelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, yang ni based by masalah asas lah, iaitu apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Tapi based by konsep Islamik yang ada dalam sistem ekonomi Islam lah. Jadi kalau apa ditentukan oleh kehendak pengguna, kehendak pengeluar, tapi yang penting selaras dengan hukum syarak. Hukum Islam tu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, kan. Tapi kita kena ingat sistem Islamnya ada peranan kerajaan juga. Kerajaan bertanggungjawab mengeluarkan barangan yang tidak dikeluarkan oleh pihak swasta untuk menjaga kebajikan rakyat. Itu berawal lah kan. Okey, seterusnya, berapa banyak ditentukan oleh kuasa pasaran selaras dengan hukum Islam dan untuk mengelakkan, yang penting mengelakkan pembaziran. Okay. Kerajaan akan menjamin kecukupan barangan keperluan asas. Itu yang penting. Masukkan lagi berdasarkan mekanisme harga juga ada situ. Okay, yang ketiga, bagaimana nak dikeluarkan barang ni. Jadi bagaimana ini diselesaikan menerusi mekanisme harga di pasar waktu. Yang kedua, pengeluar macam kapitalis juga ditentukan menggunakan sama ada teknik pengeluaran yang berintensifkan buruh ataukah berintensifkan modal. Itu teknik pengeluaran yang cekap, yang mana dipilih. Tapi mestilah berlandaskan ataupun selaras dengan sistem ataupun syariat Islam. Maksudnya tidak memberi kemudaratan
beri kerugian kepada orang ramai, masyarakat sebagainya. Itu. Okay, yang seterusnya untuk siapa barang dikeluarkan ni, sistem ekonomi Islam ni ditentukan oleh corak agih pendapatan dan juga kuasa beli, sama je. Cuma bezanya golongan yang tidak berkemampuan akan diberi keperluan asas lah melalui sistem zakat, sedekah, wakaf, itulah istilah Islamik tu, supaya nampak bahawa itu adalah sistem ekonomi Islam. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini tentang jawapan esei tutorial bagi bab 1. Okey, itu penerangan selama 1 jam. Sekian, terima kasih.